Selamat sejahtera. Saya Chandaleka. Hari ini saya akan membentangkan pakaian etnik Jawa. Ia terdapat beberapa jenis pakaian seperti dodot, jawi jengkap dan lain-lain. Hari ini saya memakai pakaian baju kebaya yang tradisional. Baju kebaya ialah pakaian tradisional yang dikenakan oleh wanita Malaysia dan Indonesia. Baju kebaya diperbuat daripada kain kasar yang dipasangkan sarung, batik ataupun pakaian tradisional yang lain. Pakaian Jawa terbuat daripada beragam jenis bahan belutru, sutra, katun dan lilin. Pakaian adat kebaya memiliki makna kesabaran. Pakaian ini juga dibuat oleh kain bercorak batik. Kain batik juga diperkenalkan oleh etnik Jawa. Potongan baju kebaya selalu mengikut bentuk badan. Blaus berupa pendek, sedang maupun tunik. Pakaian ini dipakai semasa acara formal seperti majlis perkahwinan. Panjang sarung pula sampai buku kaki. Sarung ada juga jahit dalam pelbagai jenis seperti labu, singkat, liput kipas dan sebagainya. Selain daripada itu, sarung ini bercorak batik dan berwarna-warni. Pada zaman sekarang ini, orang Jawa masih pakai baju kebaya moden. Tetapi mereka ada buat banyak modifikasi dalam pakaian tersebut. Contoh, kain dibuat daripada silk ataupun fabric. Kadang-kadang ada juga jahit serupa gaun untuk perempuan. Perbezaan pula, zaman dulu mereka buat corak guna tangan. Tapi sekarang mereka guna mesin untuk cetak corak. Seterusnya, zaman sekarang mereka sudah memperbaiki kegunaan teknik proses ataupun reka bentuk untuk menjahit baju kebaya. Selain daripada itu, baju kebaya ada juga dipakai dalam negara dan luar negara. Kebanyakan agama lain juga memakai baju kebaya. Selain daripada itu, kebanyakan orang perempuan sudah biasa memakai baju kebaya dekat semua tempat seperti tempat kerja, kenduri dan sebagainya. Hai, selamat sejahtera kepada lecturer aku dan kawan-kawan aku. Saya Tiban dari Bachelor International Business. So, tajuk yang kita pilih, yang kita dapat pasal pakaian Jawa. So, pasal aku mau cakap hari ni pasal bagaimanakah cara pakaian lelaki dalam pakaian Jawa. So, inilah contoh dia. You boleh tengok pakaian dia. Kalau you tengok dia ada perbezaan dengan cara jenis-jenis dengan corak dia. Macam you tengok corak macam burung, ada batik dan macam-macam bunga. Tapi yang paling terkenal, you boleh tengok kebiasaan kat Jawa, mereka suka pakai yang ada corak burung. Dan ini pakaian macam ni, pakai baju, kemeja. Dia buat daripada pakai kain kasar. So, kain kasar dia macam... So, biasanya kain ni dibuat daripada kain kasar. So, sebab itu, dia hampir bersama macam you tengok dalam negara kita Malaysia. Mereka pun hampir sama juga. Macam tengok sarung kotak-kotak, dia hampir sama juga. Tapi, dia original dia biasanya datang dari Arab. So, bila orang dari Arab mereka datang ke Sumatera, so dari sana, orang Jawa mereka sudah biasa memulakan pakaian macam pakaian ini, jenis ini. So, sekarang I dah cakap pasal traditional, now I mau cakap pasal modern. So, we go to cakap pasal modern sekarang. Hi, I'm back. So, inilah pakaian modern yang aku mau cakap pasal sekarang. Dia actually dia hampir sama macam you tengok dalam rakyat Malaysia. Mereka hampir sama dengan pakaian Melayu juga. Tapi apa perbezaan yang sikit yang hampir yang perbezaannya dia corak saja. So, itulah perbezaan saja dalam pakaian modern. So, biasanya mungkin kadang-kadang mereka pakai seluar hitam atau jeans atau macam-macam. Kadang-kadang macam seluar biasa mereka pakai. Tapi baju tu macam tadi cakap mention tadi, dia hampir sama macam Malaysia juga. Cuma dia punya corak perbezaan corak saja. So itulah saja sebenarnya pasal kemeja pakaian Jawa tradisional dengan moden. Salam sejahtera. Nama saya Vigneswaran dari grup Among Us. Hari ini saya akan membentangkan tentang makanan tradisional etnik Jawa. Sekitar tahun 1890 hingga 90-an, masyarakat Jawa yang berasal dari tanah Jawa Indonesia telah menghijrah ke tanah Melayu. Mereka telah memperkenalkan salah satu juara budaya masyarakat Jawa, iaitu nasi ambing ke tanah Melayu. Nasi ambing terdiri daripada nasi putih yang dihidang di dulang besar yang dilengkapi lauk pauk yang seperti ayam masak unggit, serunding kelapa, tempe goreng, mi goreng, sambal goreng Jawa dan ulam. Namun, transformasi pemodenan menyaksikan lauk ayam telah dipelbagaikan seperti ayam masak kicap dan ayam goreng. Hidangan ini biasanya dikongsi seramai 5 hingga 6 orang. Hidangan nasi ambing merupakan nasi tradisi semasa mengadakan kenduri keperkahwinan, kelahiran,
doa selamat dan sebagainya oleh masyarakat Jawa. Ia biasanya dibahagi sama rata untuk dibawa pulang oleh tetamu dan dimasak bersama keluarga apabila menghadiri sesuatu majlis kenduri. Nasi ambeng ini sebenarnya melambangkan kesepakatan dan perpaduan dalam kekeluargaan dan masyarakat yang tidak mengira pangkat dan darjat. Tidak berbeza jenis makanan yang bagi yang miskin dan kaya. Itu saja. Terima kasih. Nama saya Shaneswari dari kumpulan Among Us. Hari ini saya membentangkan makanan tradisi orang Jawa. Tempe ialah makanan kacang soya yang amat terkenal di Asia Tenggara dan berasal daripada suku Jawa di Pulau Jawa, Indonesia. Tempe bermula dengan kacang soya yang mentah yang dilembutkan dan diperakan atau dihancurkan. Misalnya gorengan dan sayur dalam berbagai olahan, bahkan ini penggunaan tempe diinovasikan sejumlah moden seperti permuatan brownies dan sebagainya. Rempeyek adalah sejenis kuih tradisional popular di kalangan masyarakat Malaysia, khususnya dalam kalangan masyarakat Jawa. Kuih rempeyek yang berasaskan kepada tepung beras, kacang tanah, ikan bilis, daun cukur dan rempah rantus yang disediakan. Rempeyek mendapat nama daripada perkataan rempah yang diadunkan dengan kacang tanah dalam bahasa Jawa pe. Digoreng dengan minyak panas yang melibatkan 2 kali gorengan dipanggil ye. Hai, nama saya Dinesh. Hari ini saya memperkenalkan permainan tradisional Jawa iaitu congkak. Permainan tradisional Jawa congkak ini diperkenalkan daripada Indonesia dan congkak ini diperbuat daripada papan dan bermain bersama dengan biji guling. Okey, permainan ini diperlukan 2 orang pemain. Permainan ini juga boleh bermain di dalaman atau di luaran rumah dan di mana-mana juga. Sebelum pada zaman dahulu mereka bermain congkak menggunakan tempurung kelapa dan juga biji getah untuk bermain congkak. Pada zaman moden mereka menggunakan papan ni dan juga biji guli untuk bermainnya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Nama saya Yoganathan dari grup Among Us. Permainan tradisional Jawa yang saya pilih ialah gasing, di mana masyarakat Jawa mengamal sejak berkurun lagi. Gasing tidak mempunyai nama lain, tetapi ia mempunyai pelbagai jenis bentuk. Asal-usul gasing terbabit dengan buah berembang yang mudah didapati di tepi pantai, berbentuk licin, bulat dan lepeh. Di sini saya ingin menunjukkan objek dinamakan gasing tradisional Jawa. Ini ialah gasing tradisional Jawa. Untuk bermain gasing tradisional, kita kena ada tali seterusnya. Pada zaman sains dan teknologi ini, manusia sudah mula bertumpu kepada permainan moden. Permainan gasing tradisional telah direka bentuk ke moden seperti Beyblade yang dikenali di Jepun. Ini sangat diminati oleh remaja-remaja yang kreatif dan berwawasan. Ini ialah permainan gasing moden Beyblade. Untuk bermain Beyblade, kita kena ada mesin moden Beyblade diikuti dengan tali yang plastik.
Hai, nama saya Abirami. Hari ini saya ingin membentangkan tentang kraft tangan yang sangat popular di masyarakat Jawa iaitu batik. Ini adalah salah satu contoh sarung batik tradisional. Reka bentuk batik tradisional agaknya sangat berbeza dengan batik moden. Batik tradisional dibuat dengan menggunakan teknik batik tulis iaitu menggunakan alat canting tradisional yang diisi dengan lilin yang panas. Proses batik tulis ini agaknya akan memakan masa yang lebih banyak dan mempunyai nilai seni yang tertinggi. Terima kasih. Saya Syakila Mani daripada grup Among Us. Hari ini saya nak buat pembentangan tentang kraft tangan moden masyarakat Malaysia. Masyarakat Malaysia sangat mengemari corak batik dan juga pada masa ini dalam pengeluaran kraft tangan moden, corak batik sangat famous disebabkan oleh pengeluaran pelitup muka batik seperti ini. So, pelitup muka batik seperti ini sangat unik dan coraknya sangat menarik. Ia adalah menjadi sangat digemarkan oleh masyarakat Malaysia pada masa ini. Pengeluaran corak batik sangat famous di Terengganu. Selain daripada pelitup muka, pada masa ini corak batik juga digunakan untuk pakaian dan juga untuk pengeluaran beg batik. Kerajaan sangat menyarankan masyarakat untuk menggunakan pelitup muka kain batik disebabkan ia dapat mengurangkan pembuangan dan juga pencemaran alam sekitar, kerana pelitup muka kain batik seperti ini boleh digunakan semula. So, itu sahaja daripada saya untuk kraft tangan moden. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Pavitira. Saya ingin membentangkan tentang rumah orang Jawa moden iaitu rumah joglo. Bagi rumah joglo, atap ialah salah satu benda yang paling penting dan tidak boleh diganti. Bentuk atap menyerupai gunung ialah simbol suci di mana orang Jawa mempercayai bahawa para dewa semua tinggal di gunung. Ciri kedua rumah joglo ialah susunan kayu berprofesional di mana setiap bilah kayu itu disusun secara simetri untuk menampakkan tampilan yang menarik. Ciri ketiga ialah pintu utama ditempatkan di tengah. Ia bererti seperti sikap keterbukaan bagi membuat tamu merasakan seperti di dalam rumah sendiri. Ciri keempat ialah jendela yang banyak dan besar di mana ia untuk mendapatkan udara yang luas. Salam sejahtera. Saya, Matthew Lai Naichen, ingin membentangkan salah satu daripada rumah adat tradisional Jawa, iaitu Rumah Panggang Per. Rumah Panggang Per merupakan salah satu daripada rumah tradisional Jawa yang amat popular di daerah Yogyakarta. Salah satu daripada keistimewaan rumah ini ialah rumah ini biasanya didirikan dengan 4 ataupun 6 tiang yang diperbuat daripada kayu yang dipanggil saka. Rumah ini juga mempunyai keaslian yang diperbuat daripada kayu yang keasliannya masih belum dicat. Pada zaman dahulu, rumah ini banyak digunakan sebagai tempat warung dan untuk tujuan berdagang.